Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sadrana fayadil iman bika ya rabbal alamin. Nawayna ta'alluma ta'lima tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbih wa thawabi maghfirati wa ridwani wa husna khatimah 'inda al maut ورفع درجات في الجنة مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Di kesempatan ini kita terus dengan pengajian kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya tanda sampai muka surat 295. Cuba tengok muka surat 295. Kita dah beberapa kali melalui online je. Dan kita sambung pada perenggan yang kedua tu, diriakan bahawa Rasulullah SAW mengutuskan, yang tengah-tengah muka tu, muka surat 295. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Masih dalam tajuk yang panjang ni berkaitan dengan cinta dunia, keduniaan dan keburukannya. Tajuk ni agak panjang dibahaskan oleh Imam Ghazali. Dia akan bahawa Rasulullah SAW mengutuskan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah digelar sebagai aminu hadhil ummah. Amin maksudnya orang yang paling diamanahkan, orang yang paling amanah dalam umatku ini. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dia banyak menjalankan misi, antaranya misi kutipan zakat, misi-misi yang Rasulullah suruh laksanakan ini maka dialah yang dihantar oleh Rasulullah SAW, sehingga dia digelar sebagai orang yang paling amanah. Bukan yang lain berarti tak amanah, tidak. Rasulullah biasa macam seseorang sahabat, Rasulullah bagi gelaran tersebut, ada gelaran masing-masing. Apa tu, kalau kita sekarang ni menganggap macam pingat lah kan, pingat jasa tu apa sebagainya, pingat-pingat ni. Begitu juga zaman Nabi pun ada gelaran-gelaran, cuma tak ada lah bentuk pingat tu, tapi gelaran seperti Saifullahil Maslul, iaitu Sayyidina Khalid bin Walid, pedang Allah yang sentiasa terhunus kerana keberanian dia dan juga kejayaannya menguruskan peperangan. Hebat dia di medan perang. Dan Asadullah, iaitu Sayyidina Hamzah, digelar sebagai singa Allah, orang yang sangat garang di medan perang, sehingga semua orang musuh akan gerun bila berdepan dengan Sayyidina Hamzah. Begitu juga kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, digelar sebagai amin hadil ummah, orang yang paling amanah di kalangan umat ini. Dan disebut faqih juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal faqih, orang yang paling faqih ni alim dalam hukum hakam. Dan begitu ada gelaran-gelaran yang lain Nabi beri kepada para sahabat. Jadi dia membawakan untuknya sejumlah, satu ketika dia diutuskan untuk pergi kutip zakat harta di Bahrain, dari Bahrain. Maka dia pun nak bawa balik dan akan sampai pada sekian-sekian jam. Sahabat-sahabat yang berada di Madinah dengar dah, oh dia akan sampai mungkin subuh, mungkin waktu ni. Lalu orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah bin Jarrah tadi, mereka menyempurnakan solat subuh bersama Rasulullah SAW. Datang sembahyang subuh bersama Nabi, kan? Setelah beliau selesai solat, mereka menemuinya Rasulullah SAW. Mereka jumpa Nabi lah, minta bahagian zakat tersebut. Ketika melihat mereka, baginda tersenyum dan bersabda, "Aku mengira kamu mendengar bahawa Abu Ubaidah bin Jarrah membawa sesuatu." "Tentu ya Rasulullah," jawab mereka.
Berbahagialah dan berharaplah akan apa yang membahagiakan kamu. Yang ini maksud Nabi, bahagialah kamu dengan apa yang membahagiakan kamu di akhirat. Demi Allah, tiada kefakiran yang lebih aku khawatir, lebih aku bimbang ke atas kamu daripada datangnya dunia kepada kamu. Maksudnya, yang paling aku takut bukan kamu jadi fakir, itu aku tak bimbang. Tapi yang paling aku takut bila dunia bertimbun-timbun kat kamu. Tu aku takut. Aku risau yang tu. Kita terbalik pula, yang fakir tu kita risau. Risau anak-anak tak ada ni apa pendapatan ke apa kan. Tapi bila kaya kita seronok. Tapi Rasulullah sebaliknya. Kerana Nabi nampak akibat daripada benda yang kita nampak baik, tapi sebenarnya akibatnya buruk. Kenapa? Lalu kamu berlumba-lumba, itu yang Nabi tak nak. Kalau fakir, saling tolong-menolong, kan? Kita tahu dia susah, kita pun susah. Tolong-tolong, jenguk-jenguk apa yang boleh kongsi sikit. Lebih jinak kita untuk melakukan kebajikan. Kerana kita, kalau sama-sama fakir ni, jadi dia merasai susah, dia tahu orang tu susah. Tapi kalau sesama kaya ni, tak boleh, dia dapat banyak tu, aku kau boleh nak lebih lagi, nak lawan-lawan, nak lumba-lumba, kan? Bukan sekadar nak cari keperluan, tapi nak berlumba-lumba bagi lebih pada yang lain. Lumba itulah akan datang penyakit lain, hasad dengki, nak jatuhkan dia. Dia dapat lebih, aku tak dapat. Kita tak dapat, yang penting dulu tak dapat, kan? Itu sifat dengki. Lepas itu dendam, bermusuhan, pergaduhan, mungkin sampai pada pembunuhan dan sebagainya. Itu yang berlaku. Kamu akan berlumba-lumba bila dunia datang bertimbun-timbun, meraihnya sebagaimana mereka berlumba-lumba memperolehinya. Kemudian ia membinasakan kamu. Bila berlumba tu, habislah, kan? Akan membinasakan kamu sesama sendiri, sebagaimana telah membinasakan mereka. Mereka siapa dia? Orang terdahulu. Apa ni, Nabi kata orang dulu dah ada contoh dah. Siapa dia orang dulu? Yang dimaksudkan adalah pengikut-pengikut para Nabi yang terdahulu di kalangan Bani Israel. Dan Nabi-Nabi yang terdahulu termasuk Nabi Nuh, kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Zaman mereka tu ramai orang yang mempunyai harta kekayaan, sehingga mereka dah berlumba-lumba dan mereka asyik. Bila nampak Nabi ni mula nak menyebarkan dakwah, mereka nampak Nabi ni macam nak cari harta macam dia orang. Dia tafsir orang lain macam apa yang dia fikir, kan? Dia fikir nak kena cari kekayaan, dia ingat Nabi ni pun nak cari kaya ni, kau boleh jatuhkan Nabi ni, hasut orang supaya jatuhkan dia, kan? Jadi kebanyakan manusia macam tu, dia akan fikir orang macam fikiran dia. Macam budak-budak, dia fikir kita buat macam mana fikiran yang dia, kan? Jadi begitulah apa ni yang Nabi sebut, kamu akan binasa seperti orang dulu-dulu juga binasa. Malah sampai ke tahap dengan Nabi pun mereka sanggup bunuh pasal berlumba harta. Mereka ingat Nabi ni bawa agama, ajaran tu nak menjatuhkan orang kaya ni. Orang kaya kan serang. Antaranya disebut dalam Quran, waqalal mala'u min qaumi. Orang yang berani menentang Nabi ni, berani lawan dengan perkataan, dengan tindakan, adalah al-mala'. Mala' ni pemimpin kaum yang kaya raya. Pemimpin kaum yang kaya raya. Mereka ni lah orang yang berani. Pengikut-pengikut bawah malah tak berani. Bila tengok orang besar dah berani, mereka berani. Seperti juga zaman Nabi Muhammad SAW, pengikut-pengikut Mekah, Quraisy ni, walaupun mereka tak setuju dengan agama baru Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tak berani nak lawan pada awalnya. Tapi bila tengok malak ni, pemimpin Quraisy yang kaya raya, Abu Lahab, dia berani menentang. Tabballaka, celaka engkau Muhammad. Berani maki macam tu. Dia orang pun berani, ya. Dan tengok pula Al-Walid bin Mughirah, pemimpin masyarakat, berani. Maka pengikut bawah pun berani nak menyakiti Nabi Muhammad ataupun orang-orang yang mengikutinya. Sebab tu Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran,
apa tu, apa kepala ayatnya, mula ayatnya, maksud ayat tersebut, sekiranya Allah nak binasakan satu masyarakat, Allah tengok dulu panduan layak ada Allah nak binasakan, nak turun bencana situ, layak atau tidak, Allah tengok pembesar-pembesar ni. Kalau yang ni teruk sangat, memang layak lah. Sebab bila yang ni teruk, bawahnya ramai yang teruk, ramai yang jahat. Bila yang atas ni baik-baik, maka ramai majoriti yang bawah tu akan jadi baik. Ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Satu patah Arab kata, ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat tu lebih terpengaruh dengan agama pemimpin mereka. Kalau pemimpin dia macam tu, memang nampaklah rakyat dia ramailah macam tu. Itu yang Nabi sebut, kamu akan berlumba seperti mana golongan dulu berlumba-lumba sehingga mereka bermusuhan dan membinasakan sendiri. Bila lawan Nabi, akhirnya Allah turun bencana, binasalah mereka yang berlumba-lumba tadi ni. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang sangat aku khawatir ke atas kamu adalah yang Allah keluarkan untuk kamu dari keberkatan bumi. Lalu ditanya, apakah keberkatan bumi itu? Baginda menjawab, perhiasan-perhiasan harta benda dunia. Selain itu, baginda pernah berpesan, janganlah kamu menyibukkan hati kamu dengan mengingatkan keduniaan. Tidak mengingatnya adalah lebih utama, lebih baik daripada menjauhi bendanya. Jangan bagi masuk dalam hati, jangan nak fikir benda tu. Jadi ini ada kaitannya dengan sifat zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia ada beberapa kategori. Kalau kita baca macam ni, nampak macam kita ni habislah, tak ada langsung lah bahagian nak kejayaan akhirat ni. Sebab seolah nanti kan ada ni, seolah dunia ni kita tak boleh pegang langsung. Tak boleh duduk kemewahan, tidur sedap pun tak boleh, ni pun tak boleh. Jadi zuhud ni ada peringkat dia. Ada zuhud awam, zuhud al-khawas, dan zuhud dua peringkat tu, awam dan khawas. Awam ni orang awam lah, zuhud cara orang awam. Khawas yang istimewa, orang-orang istimewa. Zuhud orang-orang istimewa, orang khas. Zuhud orang awam ni memadai mereka tolak benda haram. Yang haram tak nak. Walaupun yang haram tu best, banyak, hebat, benda yang mendatangkan murka Allah, tak nak. Itu zuhud orang awam. Tapi bab halal, dia nak sebanyaknya. Benda yang halal dia nak sebanyaknya. Yang sikit tak nak banyak. Tapi yang halal-halal, yang haram tak nak. Ini zuhud juga, tapi zuhud cara orang awam. Ni peringkat bawahan lah. Tapi zuhud cara wali Allah, khawas, orang istimewa, bab halal pun dia tolak-tolak. Yang kata haram, yang halal pun dia haramkan untuk dia. Kalau benda tu berlebihan, sekadar dia ada hari ni untuk minum air dah ada, makan nasi kosong dah ada, cukup lah. Bagi yang lain banyak lagi, tak nak. Itu zuhud wali Allah, khawas, orang yang istimewa. Kita cara orang awam je, jangan nak bawa cara wali tadi ni. Memang takkan boleh lah, tak mampu. Sebab tu Nabi kata keberkatan dunia, tadi perkataan tadi kan, barakah dunia. Kerana taklah kesemua harta benda dunia tu semuanya jijik, semuanya kotor, semuanya. Tapi bagi orang khawas, dia tak nak berlebihan tu. Adapun bagi orang awam, dia ambil tapi sekadar yang halal, yang boleh je, yang Allah redha, ambil. Kalau melibatkan benda yang haram, tinggal. Kalau benda haram pun tak tinggal, yang tu tak nama zuhud lah. Itu namanya tamak, kan? Tamak haloba. Selain itu, baginda pernah pesan, jauhilah kamu dan menyibukkan hati kamu. Sehingga kita hidup sekarang ni nampak nak duduk kedudukan zuhud khawas tu macam tak ada langsung. Adakah orang macam tu? Masih ada. Wali-wali yang mastur, yang mastur ni yang tak terkenal, bukanlah dia orang popular, ramai.
Mereka hidup dalam keliling dunia, tapi dunia tak pernah ada dalam hati dia orang. Macam mana dunia tak ada dalam hati? Dia hanya ada pada tangan. Berarti dia guna, dapat dia guna. Tapi kalau hilang daripada apa yang dia dapat tadi, dia tak sampai sedih. Ni kita masuk dalam hati. Hilang RM10, Allah pusing, mana lah, menangis. Hilang RM100 contohnya kan. Ataupun itulah dalam hal-hal demikian. Jadi kalau tak dapat suatu keduniaan, kita sedih. Tu benda tu adalah hati kita lagi. Benda tu adalah hati. Tapi mereka ni, Masya Allah. Jadi kita ceritalah satu cerita Habib Omar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Satu ketika ni, dia tak nak cerita, tapi anak dia cerita pada kawan-kawan kita, anak-anak. Satu ketika ada seorang tu ubah nama geran tanah yang bersebelahan dengan tanah Habib Omar kebun. Ubah nama, tahu nama dia, macam ubah sepadan, lepas tu jadi geran dia tu, tanah dia tu makin luas lah, makan tanah Habib Omar. Jadi pada geran yang asal tanah Habib Omar tu adalah nama dia, sekian-sekian ukuran sampai sini. Dah nampak jelas lah dia ni ubah tanda. Jadi dia orang kata bawa pergi kes lah, macam kita mahkamah lah. Dia orang kata tak payahlah, tak payah, biarlah, kalau dia nak, biar kat dia kan. Tapi macam tu sekali, anak-anak ni rasa tak senang lah kan. Keluarga dia macam rasa tak senang dengan demikian. Habib Omar tenang, tak ada masalah, tak apalah. Dah dia nak tu tak ada apa pun, kita tak rugi apa pun, taklah sampai kita jadi papa kedana ke, tidak kan? Begitulah contoh-contoh ulama-ulama yang ada dunia tapi mereka uruskan sekadar untuk keperluan akhirat mereka. Jadi Ammar bin Sa'id meriwayatkan bahawa Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam pernah melalui sebuah kampung. Tiba-tiba dia mendapati penduduknya mati bergelimpangan di halaman rumah dan jalan-jalan di jalan-jalan. Beliau lantas berkata, wahai Hawariyun. Hawariyun ni pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Mereka mati kerana kemurkaan. Kalau mereka mati bukan kerana itu, maka mereka saling menguburkan. Wahai Ruh Allah, kami ingin tahu kabar tentang mereka. Mengikut dia kata. Dia lantas mohon kepada Allah Ta'ala, lalu Allah pun mewahyukan kepadanya, jika malam tiba, panggillah mereka, maka mereka akan menjawab panggilanmu. Ni Nabi boleh panggil roh. Ketika malam itu tiba, dia naik ke satu tempat yang tinggi. Kemudian dia memanggil, wahai penduduk kampung, panggil roh-roh yang mati ni. Lalu memenuhi seruan aku, ada seorang jawab, aku memenuhi seruanmu wahai Ruh Allah. Ni Ruh Allah ni panggilan gelaran Nabi Isa AS, Ruh Allah. Jawab salah seorang di antara roh yang mati itu, bagaimana keadaan kamu dan bagaimana kisah kamu? Tanya Nabi Isa. Kami masuki malam dalam keadaan sihat, tetapi masuki pagi dalam kematian. Matian maksudnya kesusahan, siksaan. Bagaimana boleh begitu? Kerana kami mencintai dunia dan mentaati ahli maksiat. Itu salah satu juga tanda cinta dunia. Kalau orang yang dia taat kepada orang yang beri keduniaan pada dia, walaupun orang tu suruh perkara yang maksiat. Bagaimana kecintaan kamu pada dunia? Tahap macam mana? Dia kata seperti kecintaan anak kepada ibunya. Jika ia datang, iaitu ibu datang, kami senang. Akan tapi jika dia hilang, kami sedih dan menangisinya. Masya Allah. Bagaimana keadaan teman-teman kamu? Mengapakah mereka tak menjawab pertanyaanku? Hanya seorang je yang jawab, yang sahut. Mereka diikat dengan tali dari api oleh tangan para malaikat yang kekar. Bagaimana kamu boleh menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Aku berada di tengah mereka, tapi aku bukan sebahagian daripada mereka.
Ketika azab menimpa mereka, hal itu pun menimpaku. Kena juga tempias-tempias, aku pun kena juga. Aku bergantung pada tepi neraka tanpa tahu apakah selamat atau jatuh ke dalamnya. Al-Masih kemudian berpesan kepada para Hawariyun. Jadi dia ni orang yang jawab tadi ni tak termasuk dalam golongan mencintai dunia, tapi dia pun kena juga tempias-tempias tu. Allahu Akbar. Al-Masih kemudian berpesan kepada para Hawariyun agar makan roti gandum dengan garam tumbuk. Memang tak ada lah kita. PKP 4 bulan pun makan sedap. Kan? Orang hantar ni nasi sedulang main rumah kan, makan sedap. Masya-Allah. Kan? Tapi walaupun kita menikmati yang halal, kita ambil benda yang halal. Itu pun memadailah untuk tahap kita ni. Berpakaian tenunan kasar. Allah Akbar. Tidur di atas tumpukan sampah. Masya-Allah. Ada orang jawab, saya pun tidur di lungguk sampah Ustaz. Tilam tu dalam tu apa dia punya ni kan, span. Allahu Akbar. Nescaya selamat dunia dan akhirat. Tu tahap-tahap orang yang khawas, para nabi dan orang mengikutnya. Dan para sahabat Nabi pun demikian. Demikianlah Nabi. Sayyidina Umar menangis tengok Nabi. Bila dia masuk dalam rumah Nabi, Nabi tengah baring itu. Itu Nabi bangun, tengok ada bekas cala-cala belakang Nabi. Rupanya Nabi tidur atas daun pelepah tamar. Jadi tilam Nabi, tika Nabi. Menangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Nuh orang Parsi, Raja Parsi, mereka hidup dengan kemurkaan Allah, tapi hidup dengan kemewahan, senang lenang. Engkau ni kekasih Safwatullah, kekasih Allah, pun hidup tidur macam ni je ya Rasulullah. Maka Rasulullah bangun tegak macam tu, macam tegas pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dunia ni untuk dia orang, kata Rasulullah. Dunia ni untuk dia orang, bukan untuk kita. Tapi akhirat adalah untuk kita orang beriman. Tidakkah kau redha demikian Umar? Menangis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itulah imam ni yang bicara kitab kita ini, Imam Ghazali, seorang wali Allah besar, orang yang sangat wara', orang yang sangat zuhud dengan dunia. Memang dia bicara tahap-tahap dia lah, kan? Dia bawa contoh-contoh cerita orang yang berada di tahap dia. Pernah pula seorang mengatakan kepadanya, ajarlah kami suatu ilmu yang kerananya Allah mengkabulkan doa kami. Isa alaihissalam menjawab, bencilah dunia, nescaya Allah SWT mengkabulkan doamu. Lagi jauh daripada perhiasan dunia, kemewahan dunia, lagi makbul doanya. Ya, tambah-tambah kita ni yang Nabi kata akhir zaman nanti, kalau orang tak terlibat dengan riba pun akan kena juga habuk-habuk riba, kan? Kena juga habuk-habuk riba. Jadi kalau lagi banyak nasi, lagi banyaklah kerak dia, kan? Begitulah umpamanya, lagi banyak harta, lagi kemungkinan banyaklah sumber yang syubhat, sumber yang tak pasti dan sebagainya. Sayyidina Anas berkata, unta Rasulullah SAW al-udba, nama unta Nabi lah. Jadi unta-unta Nabi ada beberapa ekor yang diberi nama. Antara yang saya ingat Qaswa, Udba, ada yang lain. Tidak ada yang dapat mendahuluinya. Punya lajulah, kalau depan orang Nabi jalan depan, orang takkan potong unta Nabi tu. Dan dia pun kira kuatlah unta tu. Kemudian datang seorang Arab Badawi dengan untanya, lalu mendahului unta Rasulullah SAW, potong. Perkara tersebut membuat para sahabat rasa marah, macam tak beradab dengan Nabi SAW. Jadi adab para sahabat, mereka takkan jalan depan Nabi kecuali Nabi suruh pergi dulu ke dan sebagainya. Nabi yang depan. Perkara tersebut membuat para sahabat marah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, adalah hak Allah untuk tidak mengangkat sesuatu pun dari keduniaan melainkan menjatuhkannya, kan? Jadi dunia macam itulah.
Ada ketika kita lebih pada orang, bab kekayaan kita lebih banyak, tapi tak kekal. Satu hari orang lain pula akan lebih pula, kan? Mungkin satu hari yang kita bangga kita lebih tu akan jatuh pula, akan hilang. Itulah dunia. Itu yang maksud Nabi kata, keduniaan ni kalau ada ketika Rasul Allah angkat, ada ketika ada yang lain pula lebih ke depan, lebih tinggi, lebih hebat. Tak perlu nak sakit hati, nak sampai, kan, menyusahkan dan sebagainya. Itu Nabi kata adalah hak Allah, tu pula pada Allah. Allah nak angkat yang ni, nak turunkan yang ni, nak angkat yang lain pula dan sebagainya. Itu hal keduniaan. Allah angkat sesuatu, pasti Allah akan jatuhkan yang tu, angkat yang lain pula. Begitu kehidupan kita berpusing macam tu. Jadi kalau kita ingat pesanan-pesanan para ulama, hadis-hadis Nabi ni, kita rasa tenang apa berlaku pun. Hilang, contohnya jatuh ke, kan, dan sebagainya, rasa tak ada masalah. Keduniaan. Yang penting kata Nabi, ajabal li amril mu'min, hebat orang beriman ni, semuanya mendatangkan pahala. Ketika dia dapat kemenangan, kejayaan, dia bersyukur, peluang untuk dia menjana pahala. Ketika benda tu hilang, sihat dia hilang, ke harta dia hilang dan sebagainya, kan, dia bersabar pula, dapat lagi pahala. Kok ni pun pahala, yang tu pun pahala. Dunia kita takkan lari pada tu. Ada ketika kita senang, ada ketika kita susah. Sihat, sakit. Itu je, kan. Jadi semuanya adalah cara Allah nak menguji kita. Ada ketika Allah uji kita dengan sarra', kesenangan, sihat, lapang, tenang, gembira, bahagia. Ada ketika pasti Allah akan uji dengan darra' pula, kontra dia. Pasti. Takkan hidup seorang tu, kalau dia beriman, dia takkan hidup macam Fir'aun. Fir'aun dia tak pernah susah hati, tak pernah sakit, tak pernah harta dia kurang, tak pernah hilang hartanya, pengaruhnya, hebat sedia, hidupnya mewah, senang lenang, tak pernah ada takut pada harta hilang dan sebagainya. Sebab dia asyik rampas harta orang je. Dia tengok tu cantik, dia ambil. Cantik, ambil, kan. Itu bukan orang beriman. Dia mungkin hidup senang, tapi orang beriman, dia akan diuji. Tapi ujian tersebut taklah berkekalan, dan sebagai modal, ujian itu sebagai modal untuk Allah beri sesuatu yang lebih baik. Kalau dia sedar. Tapi kalau tak sedar diri, kan, dia ingat ujian ni habislah aku, jatuh macam ni habislah, tak ada dah, sampai ke tahap bunuh diri dan sebagainya, wal'iyadzubillah. Itu bukan sifat orang beriman, gagal dalam ujian Allah. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Pasti sungguh-sungguh kami akan uji kamu yang beriman. Jadi kalau kita kena faham konsep orang beriman ni, pasti dan Nabi kata orang yang paling banyak ujian, paling berat ujian adalah para Nabi. Golongan yang paling berat menerima ujian Allah adalah para Nabi. Selepas itu orang yang lebih dekat dengan Allah, orang yang lebih dekat. Maksudnya yang dia Nabi lagi teruk kena. Seperti kisah Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baling dituang tai unta belakang tengah sujud semayang, dibaling batu macam-macam, dimaki hamun, tuduh gila, tukang sihir, macam-macam label, difitnah pada Nabi SAW. Jadi ujian yang paling dahsyat. Dan serunya ujian golongan yang sangat dicintai oleh Allah, bukan golongan para Nabi seperti para sahabat yang kena sesaan. Kan? Sehingga para Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila dia hidup senang, sihat, dia menangis, takut. Dia takut Allah tak uji aku ni, dalam hari ni tak ada apa-apa yang berlaku. Takut Allah dah mula benci kat dia. Kita sihat, seronok lah. Bila kena sakit, Allah tak suka kat aku ni, Allah benci kat aku pula. Jadi kita sentiasa mendahului su'uzan pada Allah, buruk sangka dengan Allah, kan? Jadi Allah sangat sayang kepada orang yang sentiasa baik sangka pada dia. Apapun, alhamdulillah Allah bagi ujian, kan? Tapi kadang-kadang kita yang cakap ni, penceramah yang cakap kadang-kadang mengelabah juga, kan?
Sebab tu kita perlu tawasau, wal asri pada ujungnya, wa tawasau bis sabri, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tawasau ni saling pesan-pesan. Hari ni kita pandai je ceramah kat orang, pesan kat orang, kena kat kita, kita perlu orang lain menenangkan kita balik. Tawasau, sering berpesan-pesan. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Selain itu kamu akan meremehkan dunia dan mengutamakan akhirat. Itu tahap Nabi nampak hal tu. Kemudian Abu Darda berkata, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui. Ni Abu Darda pula tiru ayat Rasulullah SAW. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu pergi menuju ke tempat yang tinggi. Di situ kamu meratap dan menangis diri kamu. Lalu kamu meninggalkan harta kamu tanpa penjaga dan tidak mengambilnya kecuali sekadar keperluan. Akan tetapi kini harapan akan akhirat luput dari hati kamu. Seolah nampak kamu ni tamak dengan dunia, sehingga dunia menguasai kebanyakan kamu. Lalu kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak mengetahui. Sebahagian kamu lebih buruk daripada binatang liar yang tidak meninggalkan hawa nafsunya. Kamu tidak saling mencintai dan menasihati. Tu akibat daripada cinta dunia, akhirnya saling benci membenci, tak sayang lagi sama kaum muslim. Biar kat dia, dia nak buat apa, biar kat dia, tak perlu nak nasihat dan sebagainya. Itu akibat daripada cinta dunia. Kerana nak jaga diri sendiri sahaja. Kamu mengkhianati agama Allah sampai ke tahap demikian. Tidak ada perbezaan di antara hawa nafsu kamu selain keburukan batin kamu. Kalau kamu berkumpul untuk suatu kebaikan, kamu berpilih kasih. Kamu saling menasihati dalam urusan dunia. Kita sekarang Masya Allah rasa segan nak nasihat tentang sembahyang, nak cakap kat kawan tentang sembahyang, tentang amalan agama, tapi bab nasihat dunia, suruh dia kerja macam ni, teknik perniagaan, teknik senang nak cakap hal tu. Tu dah ada lah penyakit-penyakit tersebut sekitarnya. Kamu saling menasihati dalam urusan dunia, kata Abu Darda, tetapi tidak dalam urusan akhirat. Siapapun dari kamu tidak mempunyai kesetiaan kepada orang yang mencintainya, hanya cinta kerana ada kepentingan. Hilang kepentingan, tak payah nak hormat dia lagi dah, tak payah nak kasih sayang pada dia lagi, biarlah. Tak ada kepentingan apa. Dulu masa ada kepentingan, dia ada jawatan, kita kami hormat kat dia, dia ada pengaruh, ada harta benda dan sebagainya. Tu penyakit dunia dah mula melebar. Virus dunia ni yang kita tak nampak. Ini dia punya simptom-simptom dia adalah dia akan tinggal nasihat, dia akan baik tu kerana ada kepentingan. Dia hilang kepentingan, tak ada lah, tak akan baik, tak akan hormat. Dia susah, kita buat tak tahu, buat tak nampak. Tidak ada mempunyai kesetiaan kepada orang yang mencintainya dan mengingatkannya akan urusan akhirat. Tak mengingatkan dia urusan akhirat. Ini hanyalah kerana kurangnya keimanan dalam hati kamu. Kalau saja kamu meyakini kebaikan dan keburukan akhirat, sebagaimana kamu meyakini dunia, nescaya kamu mengutamakan mencari akhirat kerana diakhiri dari segala urusan kamu. Kamu membebani diri dengan kesusahan dan kerja kuat untuk mencari sesuatu daripada dunia, tapi kadang-kadang kamu tidak memperolehinya, sampai memenatkan badan, meletihkan, menyusahkan diri dan sebagainya, sampai risiko bahaya ni sanggup redah juga kerana dunia. Tapi dalam akhirat tak mau, tak sanggup sampai macam tu. Kamu adalah seburuk-buruk kaum. Allahu Akbar. Kalau Abu Darda pun dah nampak zaman dia sebagai golongan sahabat, bawahnya golongan tabi'in dah nampak penyakit ni, apatah lagi zaman kita ni lagi besar, lagi luas, lagi banyak.
Kamu adalah seburuk-buruk kaum, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kamu tidak mewujudkan keimanan dengan sebenar-benarnya jika kamu meragui apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada kami agar kami menjelaskan dan memperlihatkan kepada kamu cahaya yang mententeramkan hati. Itu cahaya akhirat. Nak bagi keimanan tu penuh pada utamakan akhirat. Allahu Akbar. Jadi itulah antara hikmah kita hadir-hadir dalam majlis ilmu dan kita duduk dengan orang-orang yang saleh dan sebagainya. Maka kita akan sikit sebanyak tu nampak kita punya silap. Itu yang kita nak. Bukan kita baca ni nak tujuan tengok dia ni lah tu dia tu lah tu ni kat dia tu kan. Nak tuding orang je. Tak, tujuan kita baca nak tengok alamak akulah ni kan. Ni kena kat akulah. Biar kita nampak lagi besar silap kita kan. Baru kita ni semakin nampak jalan kebaikan. Kalau lagi tak nampak kita punya silap, yang ustaz baca ni orang tua tu, yang tu kan. Bukan aku ni. Kalau tak nampak silap kita, kita masih tak nampak jalan kebenaran. Belum lagi, hidayah tu belum sampai sebenar-benarnya. Sebab hidayah menuju pada akhirat tu. Jadi jadi kamu teguh dalam urusan kamu, kamu senang dengan sedikit keduniaan yang kamu peroleh. Sebelum tu kamu akan peroleh kejelasan, kebenaran. Bila kamu datang jumpa kami, kami bagi nampak sungguh jalan benar seperti yang Rasulullah tunjuk, barulah kamu akan teguh dalam urusan akhirat kamu. Kamu senang dengan sedikit dunia pun kamu tak kisah yang kamu peroleh. Akan tetapi kamu bersedih dengan kehilangannya. Sedih kalau ingat akhirat. Hal itu nampak pada wajah dan lisan kamu. Kamu menyebutnya musibah dan kerananya kamu mengadakan majlis duka cita. Kebanyakan kamu telah meninggalkan sebahagian besar keperbagaian mereka. Akan tetapi hal itu tidak nampak pada wajah kamu dan keadaan kamu tidak berubah. Sungguh aku tidak melihat Allah telah berlepas diri. Sungguh aku tidak melihat Allah telah berlepas diri dari kamu yang satu sama lain saling bertemu dengan kegembiraan. Akan tetapi kamu semua tidak suka menemui sahabat kamu kerana khawatir ia menemui kamu seperti itu. Lalu jadilah kamu berada di atas kedengkian. Dengki sama sendiri dan sebagainya. Tumbuhlah perhatian kamu pada angan-angan dan berusaha menolak ajal. Angan-angan hidup dunia, nak tu, nak ni, nak tu tak habis-habis. Berusaha ke arah tu sehinggalah kamu tak suka menemui Allah Ta'ala. Takut dengan mati. Itu yang Nabi sebut penyakit umat akhir zaman adalah takut pada mati. Cinta dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, benci kepada mati. Siapa yang nak mati? Semua kita macam tak nak mati kan. Benci mati ni maksudnya tak mau buat persediaan untuk mati. Bukan berarti kita nak mati cari jalan, nak terjun, nak bunuh diri je, tidak. Tapi bila cinta pada mati berarti dia bersedia, bersiap sedia. Sekarang ni dah betulkan yang ibadah ni, betulkan ibadah tu kan, cari jalan nak pahala, nak tinggalkan dosa-dosa dia. Ini dia bersiap untuk mati, berarti dia suka untuk mendapat ganjaran tersebut setelah mati. Sungguh aku berharap pada Allah menjauhkanku daripada mereka-mereka itu dan mempertemukanku dengan orang yang aku suka pandangannya, kalau kecintaan tidak mententeramkan kamu. Kalau pada kamu ada kebaikan, aku mendengar kamu. Kalau kamu mencari apa yang ada di sisi Allah, kamu mendapatinya mudah. Kamu cari apa yang ada pada Allah, kamu akan dapat mudah hidup dunia kamu. Kepada Allah aku mohon pertolongan atas diriku dan dirimu. Itu pesanan panjang Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, sehingga dia dah nampak
perkara-perkara yang bahaya, sebab dia dah sempat hidup zaman Nabi dan nampak mana jalan berjaya sebenar, mana jalan yang bawa kepada kehinaan, iaitu kepada cinta dunia. Alhamdulillah. Yang ni yang payah kita nak hakis, nak buang daripada hati kita ni kan? Kita masih ada benda tu. Buktinya nak test dia, hilang suatu, macam mana perasaan kita. Dapat suatu dunia, macam mana perasaan kita kan? Dan sehingga kita masih lagi nak banding-banding apa yang ada. Oh, aku ada lebih hebat daripada dia kan? Kita rasa lebih bangga dengan kalau kita dapat lebih pada orang lain. Orang yang zuhud dengan dunia, dia tak pernah rasa nampak orang yang milik lebih tu lebih pada orang lain. Milik lebih dunia, dia ada kelebihan pada orang lain, tak ada apa-apa, kecuali pahala dia banyak, dia lebih pada orang lain. Amalan dia hebat, maka dia sangat lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok, Masya Allah, contoh zuhud yang tak pernah saya tengok dengan mata, kecuali contoh yang ada pada Habib Ali Batu Pahat kan? Habib Ali Batu Pahat, Masya Allah. Satu ketika saya pernah cerita dulu kot kan, tak pernah tengok orang macam tu. Orang offer nak buat rumah kat dia, dia duduk tu rumah sewa kan? Rumah yang dia duduk sampai dia meninggal dah almarhum Arif Billah Habib Ali Al-Idrus. Sehingga yalah, muhibbin, orang yang sayang pada dia, nak buat rumah bagi dia, tetap kat dia lah, buat free bagi untuk dia duduk. Tak nak, dia kata aku nak duduk sini. Ataupun nak ni tanah rumah ni belilah, bayar berapa banyak tuan tanah nak bayar, tak nak. Depan mata saya kami pergi hari raya, pergi ziarah kan. Jadi ada seorang, tak tahulah orang Singapura kot, siapa datang, dia bawa duit 50 tu bagi pada Habib Ali untuk keperluan dia lah. Habib Ali suruh letak depan pintu kita masuk rumah tu. Tak tu lah, sana, tak sana je. Malah Habib Ali suruh dia ambil balik, jangan. Dia pun bagi juga, nak, dia kata letak sini lah. Habib Ali berdiam. Kami masuk, Habib kata siapa nak duit tu ambil. Kita terliok kan, macam nak ambil je tapi tak berani nak ambil. Dia kata ambil. Tak mau buat zuhud lah kita pun, berlakon lah juga zuhud. Diam je, tak nak kan. Sampai macam tu sekali orang bagi kat dia. Sampai ada ni cerita Syekh Fahmi Zamzam lah, saya pergi dengan dia. Kemudian naik kereta dah balik dah, masa dah ziarah dia selesai balik, dia kata tunggu sekejap, suruh call orang dalam rumah ni, suruh call Syekh Fahmi tu, tunggu sekejap. So Syekh Fahmi datang sini, dia ambil duit bagi kat Syekh Fahmi kan. Masya Allah, Syekh Fahmi ambil barakah lah, simpan. Dia bagi duit pada orang pula. Kalau dia tengok dhaif hidup dia tu, macam tak ada apa-apa lah, patut kita yang kena bagi kat dia kan? Jadi begitulah kehidupan orang yang zuhud, yang dekat dengan Allah Ta'ala, tak nampak dunia ni kan? Kita tak mampu nak hidup macam dia orang pun, tapi sekurang-kurangnya kita tengok mereka, hormat sayang pada mereka. Mudah-mudahan kita juga akan mengikuti belakang-belakang mereka kan. Sambung lagi, Sayyidina Isa berkata, wahai para hawariyun, rela dah dengan kehinaan dunia dan dengan keselamatan agama, sebagaimana ahli dunia rela dengan kehinaan agama dan keselamatan dunia. Orang yang tamak dengan dunia, cinta dunia, dia akan nampak, apalah kau ni habis masa duk pergi kuliah, mayang, apalah peluang ni kau patut jana kan? Dia akan nampak amalan agama ni macam menyusahkan, menyempit hidup dan sebagainya. Kamu juga kena pandang sebaliknya macam tu. Mereka yang yang tamak dengan dunia ni, kita kena nampak hina, seperti mana mereka nampak amalan. Tamak agama, tamak amalan, hina. Bukan nak suruh kita hina mereka, tidak, tapi sekurangnya kita jauhkan dengan cara tu. Kita tak nak hidup cara dia orang tu, tamak dengan dunia tak habis-habis. Relalah dengan kehinaan dunia dan keselamatan agama, sebagaimana ahli dunia rela dengan kehidupan agama, kehinaan agama dan dengan keselamatan dunia. Mereka rasa dunia menyelamatkan dia orang, dapat harta banyak, oh senang, selamat. Kamu kena senang, selamat dengan agama. Agama banyak, alhamdulillah, selamat.
amalan, boleh buat ni, boleh buat, alhamdulillah, walaupun tak sempat cari dunia macam orang dunia. Isa alaihissalam juga pernah berkata, wahai pencari dunia, hendaklah kamu melakukan yang baik. Meninggalkan dunia adalah lebih benda yang sangat baik. Cara kamu nak buat baik adalah tinggalkan cinta dunia tu. Cinta tu tinggal. Itu jalan mula untuk kamu kembali kepada benda yang baik yang dimaksudkan Nabi Isa alaihissalam tadi. Sementara itu Nabi SAW bersabda, sepeninggalanku akan datang kepada kamu keduniaan yang memakan seluruh keimanan. Allahu Akbar. Keimanan kamu sebagaimana api membakar kayu bakar. Sampai satu masa nanti, setelah ketiadaanku, dunia tu akan membakar iman. Maksudnya iman yang kuat-kuat macam kayu kuat-kuat, kena api habis dihabu. Iman kuat tapi diberi ketamakan dunia, habis lebu iman. Ini paling membimbangkan kita semua. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada bahaya-bahaya yang kita kadang tak nampak. Mana ada orang luar sana yang dalam tak ada majlis ilmu yang macam ni, yang mencerita bahaya dunia. Semua kata kena cari lagi, jangan tidur, jangan lena, tak payah pergi masjid, tak payah ni, cari dunia. Orang nak kempen ke arah tu je. Jadi alhamdulillah Allah dorongkan kita mendengar hal-hal yang sebenar pada pandangan Islam, sehingga kita nampak, oh itu bukan jalan yang berjaya tu, bukan jalan berjaya. Jalan berjaya kena ada ilmu, kena tambah amal, kena istighfar pada Allah, kena tambah iman dan sebagainya. Walaupun kita tak mampu nak buat sebaik seperti disarankan dalam kitab ni, tapi sekurang-kurangnya kita tahu kita salah banyak lagi kekurangan kita ni, cacat kita ni banyak lagi, kan? Tapi kita nak usaha jugalah seboleh-bolehnya. Sementara itu Nabi SAW, Allah SWT mewahyukan kepada Musa AS, wahai Musa, jangan sekali-kali kamu cenderung mencintai dunia, kerana dengan begitu kamu tidak akan mendatangkan kepadaku pengagungan yang lebih utama daripada dunia. Kalau kamu mula cinta dunia, kamu tak akan agungkan aku dengan sebenar-benar keagungan. Jadi kita tengok orang yang tamak dunia, dia semayang juga, tapi semayang dia lepas-lepas orang tahu batuk di tangga, yalah nak cepat nak minti pula, cepat nak kejar yang tu pula, cepat. Buat sekadar nama dia semayang, itu je lah. Bukan nak betulkan semayang, nak buat bagi khusyuk, nak bagi baik, nak bagi semakin elok. Itu yang Nabi Allah Ta'ala wahyu kepada Musa, wahai Musa, jangan sekali kamu cenderung mencintai dunia, kerana dengan begitu kamu tidak akan mendatangkan pada aku pengagungan yang lebih utama daripada kamu lebih utamakan. Tanda seorang tu juga dia lebih mengagungkan dunia. Mula-mula dia bangun pagi tu, apa dulu yang termasuk dalam fikiran utama dia, kerisauan utamanya waktu pagi, waktu awal-awal tu, fikir bangun-bangun fikir, yalah perkara kita fikir dunia tu, masih lagi ada kebesaran dunia dalam kehidupan kita. Itu yang payah saya sendiri pun kadang-kadang kan, nak buang benda tu, ya Allah. Patutnya waktu tu waktu utama kita sebut Allah dulu. Alhamdulillah, bangun dengan sembahyang, dengan apa segala amal yang patut agungkan Allah, utamakan waktu tu, waktu paling penting untuk kita ingat Allah Ta'ala. Ni bangun-bangun ingat benda lain dulu, kan? Lalu dikisahkan pula bahawa Musa AS lalu di hadapan seorang yang sedang menangis. Dia pun kembali lagi dan turut sama menangis. Dia berkata, Tuhanku, hambamu menangis kerana takut padamu. Allah menjawab, wahai putera Imran, putera Imran itu dia ni, Musa AS bin Imran, kalaupun otaknya meleleh bersama air matanya dan dia mengangkat tangannya hingga jatuh, aku tidak akan mengampuninya kerana ia mencintai dunia. Masih ada cinta dunia pada dia, kan? Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang doa kita sukar, antara halangannya adalah lebih cinta lain pada Allah. Cinta benda lain lebih besar daripada cinta pada Allah Ta'ala. Lebih cinta pada dunia lah, kan? Kerana kalau ada orang kata, oh
ni dia orang ni buat salawat apa majlis salawat ni cinta Nabi lebih pada Allah. Tak. Selagi benda tersebut menjurus kepada ibadah, maka itulah cinta Allah. Kita cinta kepada majlis ilmu contohnya, tak sempat nak berzikir waktu tu kan, itu adalah zikrullah juga, cinta Allah juga. Cinta pada Rasul, tanda cinta pada Allah. Cinta pada Quran, tanda cinta pada Allah. Cinta pada apa? Banyakkan sembahyang kita, itu tanda kita cinta Allah. Kita salah orang yang kata oh dia lebih cinta Rasulullah lebih pada cinta Allah. Dulu kita adalah orang-orang yang menakut-nakutkan kita daripada majlis salawat dan sebagainya. Dia kata apa ni, mengagungkan Nabi lebih pada Allah ni boleh jadi syirik ni kan. Asyik bersalawat sebut nama Nabi Muhammad lebih pada Allah. Tak. Bila banyak sebut nama Nabi Muhammad, itu tanda kita menyebut Allah, kita berzikir pada Allah Ta'ala. Dia menjurus ke arah tu juga. Jadi Allah Ta'ala menjawab, wahai putera Imran, kalaupun otaknya meleleh bersama air mata dan dia mengangkat tangannya hingga jatuh sampai mati pun, dia berdoa sampai dia matilah, aku tidak akan mengampuni dia, kerana masih ada cinta dunia dia tu. Dia tak ada pengagungan pada aku. Seorang guru sufi berkata, wahai manusia, bekerjalah tanpa tergesa-gesa. Jauhilah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu peduli, jangan kamu taat kepada orang yang hati dia tu tak ingat kat aku. Hatinya tak pernah ingat kat aku. Kamu nak ikut dia apa? Taat di sini, ikut dia, ikut cara dia. Dia kerja yang tu, kita pun ikut cara dia yang tu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Tak pernah nak ingat aku. Nak ikut dia apa? Allah kata. Jadilah orang yang tidak takut pada Allah. Jangan bersandar pada keduniaan, kerana ia merupakan tipuan. InsyaAllah yang ni yang payah kita tak boleh nak buang lagi. Banyak kita bersandar pada dunia lagi kehidupan kita. Tipuannya telah dihias untuk kamu, dengan harapannya kamu diuji, dan untuk itu ia dihiasi. Dunia ni hias bagi nampak kamu ni. Nabi kata innad dunya hulwatun khadira. Memang dunia ni sangat manis, sangat cantik, segar bugar tengok dunia. Dan dijadikanlah ia seperti pengantin yang cantik. Mata memandangnya, hati menatapnya, dan jiwa merinduinya. Ramai orang yang merinduinya terbunuh, dan orang yang senang terhadapnya tertipu. InsyaAllah. Oleh kerana itu, pandanglah ia dengan pandangan kebenaran. Ambil yang benar, apa yang sepatut kau ambil je, cukup. Tu dia pesanan orang-orang sufi ni. Untuk sekadar yang Nabi kata, kamu makan pun yang boleh dapat tenaga cukup dah. Kita makan ialah yang ni mendapat tenaga, tapi nak cari yang lebih cantik, lebih hebat dan sebagainya. Itulah kita masih di peringkat al-awam tadi ni. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita hindar diri daripada benda yang haram. Pandanglah ia dengan pandangan kebenaran, kerana ia mirip negeri yang banyak keburukan dan ketercelaannya. Bahasa dia orang. Baru dunia itu menjadi usang. Kekuasaan dunia itu akan lenyap hilang. Kemuliaannya menjadi hina. Banyak akan menjadi sikit. Cintanya menjadi benci, dan kebaikannya akan berlalu. Jadi sedarlah wahai hamba-hamba yang dirahmati Allah dari kelalaian kamu. Bangunlah dari tidur kamu sebelum dikatakan si fulan sakit atau sakit kuat. Maksudnya sampai nak mati tu, sedar sikit. Jangan tunggu nak mati baru nak sedar kan? Apakah ada petunjuk ubat dan ada jalan menuju doktor? Doktor datang kepadamu, tetapi mereka tidak mengharap kesembuhanmu. Dunia.
Kemudian si fulan berwasiat atau menghitung hartanya. Si fulan berwasiat atau menghitung hartanya. Kemudian dikatakan bahawa lidahnya menjadi berat. Dia tidak berbicara kepada saudara maranya dan tidak mengenali jiran tetangganya. Ketika itu dahimu berpeluh, rintihanmu tidak henti, keyakinanmu menjadi teguh, pelupuk matamu terbuka, dugaanmu benar, lidahmu berkata, dan saudara-saudaramu menangis saat kematian. Dikatakan kepadamu, inilah anakmu fulan fulan, inilah saudaramu fulan, namun kamu dihalang untuk bercakap, lalu kamu tidak boleh berkata lagi, lidahmu terikat, kemudian qada, diputuskan kepadamu, maksudnya ketetapan Allah, itu mati ditetapkan, sekian dah sampai dah, dan dicabut nafasmu dari anggota-anggota tubuhmu. Ia dibawa naik ke langit. Ketika itu berkumpullah saudaramu dan disediakan kain kafanmu. Lalu mereka memandikanmu dan mengkafankanmu. Terputuslah jalan kembalimu, sementara keluargamu membahagi-bahagikan hartamu. Tinggallah kamu tergadai dengan amal-amalmu. Habis, amalan kamu pun tergadai habis, lebu habis, kan? Harta bukan hak kamu lagi dah, anak-anak dah berebut dah. Dulu bukan main, kita pulun nak cari, penat lelah tak apa, sanggup, badan sakit-sakit pun sanggup, kan? Akhirnya yang paling kita nak belanja untuk kebajikan, tak payahlah, sikit-sikit sudahlah. Akhirnya suka simpan. Yang simpan tu bukan hak kita rupanya, kan? Dah jadi hak suami, isteri meninggal jadi hak suami, hak anak, suami kahwin lain dapat pada orang lain pula, kan? Kita bukan main penat-penat cari ni, suami bagi kat orang lain dah. Suami pula penat-penat cari, isteri kahwin dengan orang lain pula, jadi harta hak orang lain, kan? Depan orang tu kita tak dah. Tak gurau je. Kan? Anak-anak macam tu juga. Dulu kita tak nak lah harta ni boleh jadi hak anak. Anak pula kahwin dah jadi hak orang lain. Dah pindah. Hak kita tak ada langsung dah. Tak ada masuk tabung masjid, tak ada kebajikan kita. Kok anak nak ingat lah, buatlah kebajikan tu, kebajikan ni, kan? Itu. Jadi itulah penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Sebab tu Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang lebih sayang harta sendiri daripada harta orang lain? Sahabat terkejut. Siapa pula yang sayang harta orang lain? Semua kami ya Rasulullah sayang harta kami lebih pada harta orang lain. Tak, Nabi kata kebanyakan kamu sayang harta orang daripada harta sendiri. Harta kamu sendiri, apa yang kamu sedekah, apa yang kamu buat kebajikan, itu harta kamu. Yang kamu simpan-simpan tu harta orang, bila mati jadi hak orang lain. Sayyidina Ali satu ketika panggil ahli kubur Baqi'. Wahai ahli Baqi', kami nak dengar berita kamu yang telah meninggal. Kami punya berita kami akan sampaikan kepada kamu daripada kami orang hidup. Tiba-tiba ada suara daripada kubur Baqi'. Berita dari Sayyidina Ali kata, berita dari kami orang hidup untuk kamu yang telah meninggal. Isteri kamu mungkin dah dikahwini oleh orang lain. Harta kamu dah pindah milik pada anak, pada isteri, pada orang lain. Rumah kamu yang kamu sayang dulu dah jadi hak orang lain dah. Bukan hak kamu lagi dah. Itu berita kami orang hidup, nak cerita kat kamu orang mati. Kamu pula menjual kubur tu, kubur para sahabat, cerita tentang nikmat-nikmat dan sebagainya. Jadi itulah, jadi benda ni senang kita nak ceramah, kan, nak cerita, tapi hati kita ni, Allah, jahat nafsu yang ada pada kita ni masih tak boleh nak lekang lagi, kan? Terkadang masih terjebak dengan cinta dunia, terjebak lagi dan sebagainya. Sebab tu kita sikit sebanyak datanglah peringatan-peringatan seumpama ni, mudah-mudahan sikit sebanyak tu adalah kesedaran untuk kita semakin cinta kepada alam akhirat kita dengan kebajikan-kebajikan. Wallah alam sekadar itu untuk hari ini. Kita tanda nanti Al-Hasan Al-Basri mengirim surat pada Umar bin Abdul Aziz.
panjang tajuk ni, masih lagi. Saya pun takut nak baca tajuk ni kan. Tapi tak apalah, bagus lah baca benda yang menakutkan kita supaya kita juga akan dapat kesedaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya akramal akramin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Apa yang saya sedikit panjang-panjangkan iklan, di mana korban, ibadah korban, siapa yang berminat untuk buat korban di luar dari tempat sendirilah, sama ada di Kemboja ataupun di Mekah, masih lagi kita buka pendaftaran. Adapun korban di Filipina yang saya anjurkan, kita dah tutup sebab kita ambil 30 ekor kambing je, lembu saja, tapi dah penuh. Adapun yang lain, kalau kambing tu senang, macam di Mekah banyak, tambah tahun ni kambing banyak, mungkin tak digunalah. Maksudnya kalau dulu apa ni dengan dam apa semua kan, jadi banyak ribu disembelih. Sekarang ni sangat mudahlah dapat kambing di Mekah, banyak. Jadi siapa yang masih lagi belum ada niat untuk buat ibadah korban, korban sangat dituntut untuk satu family. Jangan ada satu bumbung rumah yang tak buat langsung korban. Ini yang Nabi warning ni lah, kita sebut perkataan warning, ataupun Nabi halau daripada datang ke masjid. Orang macam ni tak payah datang masjid lah, Nabi kata, pergi jauh-jauh. Yang ada kemampuan, kelebihan, tapi masih tak nak buat ibadah korban. Jadi dituntut dalam satu rumah sekurangnya satu bahagian korban. Sama ada kita taruhlah nama suami isteri ataupun dan sebagainya yang lain. Begitu juga kalau kita ada anak-anak yang duduk di tempat lain, kita anjur galakkan dia orang juga buat. Bukan isu kalau itu banyak sangatlah lembu, banyak daging nak kena sembelih, biar banyak pun, yang penting kita dah laksanakan. Kita tak kisah banyak daging tu, yang penting kita dah buat. Tuntutan dalam Islam. Jadi terima kasih kepada semua. Itu sajalah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.